Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita berada di bahagian kriteria rawatan untuk kontraindikasi rawatan. Okey, tuan-puan boleh buka bahagian kriteria rawatan, kontraindikasi rawatan. Kontraindikasi bermaksud tanda-tanda ataupun keadaan yang tidak membolehkan kita melakukan rawatan bekam. Walau bagaimanapun terdapat 3 jenis kontraindikasi. Tak semua kontraindikasi ni kita tak boleh buat rawatan bekam. Ada kontraindikasi yang kita boleh buat rawatan bekam. Okey, pertama sekali kontraindikasi ringan yang kita perlu buat, yang boleh buat dengan berhati-hati. Kontraindikasi relatif boleh buat juga tapi dengan penilaian risiko yang cermat sikit. Okey. Kontraindikasi mutlak yang mana yang kes yang kita tak galakkan terus untuk buat bekam. So kita pergi satu persatu untuk bahagian kontraindikasi ni. So bahagian ni sangat penting saya harap tuan-puan dapat beri perhatian sebab merawat orang yang ada kontraindikasi ni sangat-sangat berisiko. Okey, dan kita kena pasti pelanggan kita yang ada kontraindikasi ni untuk kita elakkan risiko daripada berlakunya adverse event. Okey, berlakunya side effect yang teruk. Contohnya seperti pengsan. Okey. Kontraindikasi ringan seperti penyakit kulit, cirrhosis, eczema apa semua tu mesti masih boleh buat lagi. Tak masalah. Parut keloid ni parut yang besar. Setengah orang dia ada parut tu. Dia macam ni parut yang tebal yang besar tu kan. Okey, untuk kanak-kanak dan warga tua saya dah explain. Untuk kanak-kanak dan warga tua ada bahagian peringkat umur boleh berbekam tu boleh tengok dekat situ. Terapi antiplatelet. Okey, antiplatelet ni terapi untuk mengurangkan platelet untuk mencairkan darah. So siapa yang ada ambil boleh buat rawatan bekam tapi kena skip dulu ubat antiplatelet tu at least dalam masa 24 jam. Okey. Penyakit lain seperti peripheral vascular disease PVD, okey, yang masalah sumbatan dekat bahagian salur darah. Okey. Itu adalah kontraindikasi yang kita perlu berhati-hatilah. Okey. Ada satu lagi kontraindikasi relatif. Okey. Untuk kontraindikasi relatif ni mesti masih boleh buat dalam keadaan penilaian risiko ataupun berhati-hati jugalah. Jangkitan akut ni jangkitan kuman yang teruk lah. Jangkitan kuman yang teruk sebab ada stage jangkitan tu kita tak boleh nak bekam dalam keadaan dia lemah. Kalau macam baru lagi jangkitan tu baru mula lagi masih boleh buat bekam lagi lah. Tapi kalau dah akut ni masa acute ni maknanya dah teruk lah. Okey. Penyakit kronik seperti sakit jantung, kanser, stroke, diabetes, arthritis, gout dan apa semua boleh dibuat. Okey. Tetapi dengan jumlah kap yang kata terhad lah. Okey, dan bahagian-bahagian yang penting saja. Bahagian yang berkaitan dengan penyakit ni saja. So kita tak galakkan dia orang buat macam overhaul ke untuk satu badan ke apa semua. So kalau kita just buat untuk bahagian penting pun dah cukup untuk target penyakit kronik ni. Okey. Ibu mengandung 3 bulan ke atas. Okey. Ibu mengandung. Okey, kalau kita masih lagi baru dalam bidang bekam ni, seeloknya kalau kes macam ibu mengandung ni kita elakkan dulu untuk buat lah. Sebab walaupun ada pendapat 3 bulan ke atas boleh buat, tetapi kita jangan ambil risiko. Terapi antikoagulan sama juga ubat yang bagi nak mengelakkan darah kita jadi pekat. Sama juga kalau boleh skip dalam 24 jam macam tu. Dalam keadaan head, okey, yang ni pun ada dua pendapat juga, ada cakap boleh, ada cakap tak boleh. So kita stick pada avoid lah, kita tinggalkan sebab kita nak kurangkan risiko lah.
Tak apa, bagi dia habis head tu tak ada masalah, sekejap saja head tu. So selepas demam darah atau bekam, okey, mengikut guideline KKM, kalau demam darah ni at least 6 bulan. Okey, 6 bulan baru boleh buat bekam. Okey, tapi bagi saya, pengalaman saya 3 bulan dah cukup lah. Sebab kalau ikutkan jumlah darah yang keluar daripada rawatan bekam ni tak sebanyak darah kita keluar daripada demam darah. Tak sampai 1 beg pun. So kita sebenarnya dah recover dah dari segi jumlah darah tu. Okey. Kalau kita baru lepas bekam pun sama juga. Sebenarnya kalau ikut pengalaman saya lah, kalau minimum waktu paling cepat untuk kita bekam ni tengok bergantung kepada condition pesakit tu sendiri. Rawatan yang sebelum ni, contohnya kalau rawatan sebelum ni dia buat dalam jumlah kad yang banyak ataupun dia ada rasa side effect, contoh pening apa semua, so kita jarakkan sikit, at least sebulan, 2 bulan macam tu. Tapi kalau dia okey, paling cepat 2 minggu. Ada patient yang saya suruh bekam dalam masa seminggu pun ada. Okey, tapi kita buat dengan berhati-hati. Tu patient yang macam orang yang ada darah tinggi, nak bagi turun darah dia tu, sebab dia, orang kata dia kena bagi turun cepat-cepat sebab dia nak pergi interview apa semua kan. So saya boleh bantu, tapi kita boleh bantu, tapi dengan cara berhati-hati, target betul-betul point yang untuk darah tinggi. Jangan buat terlalu banyak, so kita boleh buat kerap. Okey. Sebagai perubatan kecemasan, okey, sebagai kita untuk gunakan perubatan bekam sebagai kecemasan ni, satu lagi perkara yang kata kalau boleh kita elak dululah. Selagi kita boleh hantar patient tu pergi ke hospital untuk rawatan kecemasan, kita jangan ambil lah. Okey, contoh dia macam orang yang kena patu ular kan, setengah pendapat orang patu ular ni boleh bekam, keluarkan bisa apa semua, so jangan ambil risiko. Okey, bagi kat hospital dan kita handle kes-kes yang kata yang tidak memberikan risiko yang tinggi sangat. Okey. Pesakit mempunyai gangguan sihir. Okey. Gangguan sihir, kalau kita ada belajar ruqyah, ada belajar perubatan Islam, kita rasa kita boleh handle pesakit yang ada gangguan ni, silakan buat. Kalau tak ada, kita tak confident, elakkan. Sebab ada kes bila tengah bekam pesakit merasuk, ada juga. Ada kes bila lepas bekam kita kena balik serangan balas daripada sihir tu lah. So memang ada, sebab saya sendiri pun memang duk rasa sebelum tu, semasa permulaan saya buat bekam tu memang saya banyak kena orang kata gangguan. Sebabnya saya bekam orang yang ada gangguan juga kan. So untuk elakkan benda ni, seeloknya kita amalkan doa-doa, ayat-ayat syifa sebelum memulakan rawatan bekam, ataupun setiap pagi selepas subuh tu kita baca siap-siap. Okey. Ataupun amalkan sunnah Nabi, tiap malam baca 3 kur dan ludah kat tangan, sapu satu badan. Okey, insya-Allah kita dapat protect diri kita daripada gangguan. Pesakit yang menjalani dialisis. Okey, kalau dah menjalani dialisis, sebenarnya dia punya bacaan darah dia selalu tak stabil. Okey, so kalau kita tak ada pengalaman, kita jangan ambil lah. Okey. Sebab mungkin dia boleh pening, pingsan apa semua. Kalau penyakit buah pinggang, yang penyakit kronik yang tadi, yang nombor 2 tadi, contohnya penyakit buah pinggang yang belum lagi dialisis, masih boleh bekam. Okey, tapi buat poin yang penting saja. Okey, kita ada poin buah pinggang yang penting, yang mana poin buah pinggang ni saya dah apply dekat beberapa orang dan ada perubahan positif dari segi bacaan kreatinin dia, daripada segi bacaan protein dia, yang mana yang ada yang perlu buat dialisis tapi ditangguhkan dialisis tu sebab bacaan dia makin cantik. Okey. Pesakit dengan tekanan darah tinggi. Okey, tekanan darah tinggi yang terlalu tinggi,
contohnya 180 ke atas tu dah dianggap krisis. Okey, kalau boleh jangan buat, suruh dia pergi hospital. Okey, sebab apa? Kita nak kurangkan risiko. Kat sini kalau orang darah tinggi, kalau kita bekam, pressure dia turun melebihi 25%, 30%, dia ada risiko untuk kena stroke. Okey. So, uh, saya akan ajar bukan rawatan lah, cara untuk emergency kalau orang darah tinggi ni, cara untuk kurangkan tekanan selain daripada bekam lah, tapi cucuk juga, tapi tempat yang lain. Cucuk pun bukan kita cucuk dengan banyak dan kita tak tarik kad pun. So ada cara nak bagi kurangkan tekanan darah. At least dia dah stabil, kita hantar dia pergi hospital. Okay. So kalau tekanan darah tinggi dia bawah 180 tu, bawah 150 ke, boleh buat dengan keadaan berhati-hati jugalah kan. Kita buat, jangan terlalu banyak kad. Okey. Pesakit darah rendah, okey, yang ni antara kontraindikasi yang kata sebenarnya sangat risiko lah. Kalau kita tak hati-hati, pesakit boleh senang pening dan juga pengsan. Okey, yang ni antara kontraindikasi yang saya paling takut sekali kalau orang datang dengan darah rendah. Memang saya tak berani buat banyak-banyak, and then saya sentiasa pantau dia lah. Sentiasa tanya pening tak pening, pening tak pening. Sama juga dengan pesakit mabuk darah. Mabuk darah ni pun walaupun nampak remeh, tapi sebenarnya dia boleh bagi pasien kita pengsan. Okey, boleh pitam. Seterusnya kita pergi kepada kontraindikasi mutlak. Yang mana kalau ada kontraindikasi mutlak ni, seharusnya kita jangan ambil risiko untuk buat. Okey. Macam saya cakap tadi, kita lebihkan rawatan bekam ini kepada pencegahan. Okey, kalau ada kes-kes macam ni, kalau kita tak ada pengalaman, tak confident, kita tinggal. Okey. Pertama, penyakit kanser. Walaupun penyakit kanser ni ada testimoni daripada perawat-perawat yang buat rawatan bekam, boleh yang diperklaim ada pesakit kanser kesembuh. Memang ada, saya pun kenal perawat yang di mana pasien dia sembuh daripada penyakit kanser payudara. Okey, tapi kita jangan ambil risiko, kita pass dulu. Kegagalan organ pun sama juga. Orang yang menggunakan pacemaker ni alat detupan jantung dekat, dipasang dekat jantung tu. Okey, kalau ada orang yang pakai pacemaker, elakkan buat. Masalah pendarahan yang teruk lah, hemofilia ni, kalau dia ada luka, pendarahan dia tak berhenti, mungkin masalah platelet dia kurang apa semua, luka dia susah nak sembuh. Jangkitan bakteria di kulit, cellulitis, erysipelas pun kalau boleh elakkan sebab jangkitan tu mungkin mendatangkan risiko kepada kita untuk kena jangkitan ataupun pencemaran dekat alat bekam kita tu kalau kita tak basuh dengan baik. Lam ataupun ketulan benjolan. Setengah orang dia ada ketulan yang dia tak tahu ketulan tu ketulan apa, tapi ada ketulan. Dia tak pernah pergi check pun dekat doktor. So kalau ketulan tu dia tak tahu asal-usul dia, kita jangan buat. Okey. Kita jangan buat dah tu, kecuali kalau macam bisul masih boleh buat lagi. Bisul kalau kita bekam insya-Allah boleh lega bisul tu. Ulcer, blood clot in vein near skin, thrombophlebitis. Okey. Yang ni masalah mendapan dekat salur darah lah, sama dengan deep vein thrombosis lah. Cuma deep vein thrombosis ni belah dalam. Yang satu lagi ni belah bahagian kulit. Ada satu lagi tu vena varicose, lebih kurang sama juga. So masalah dekat sini kalau orang yang ada masalah trombosis ni ataupun mendapan salur darah ni, kalau kita bekam ataupun kita urut dekat kawasan yang ada masalah tu, ada kemungkinan, ada risiko untuk mendapan tu pecah. Dan mendapan tu yang pecah dekat salur darah tu, dia bergerak masuk ke dalam jantung dan menyebabkan saluran darah jantung tersumbat.
So boleh menyebabkan serangan jantung lah. So kalau kita tahu benda tu ada ataupun nampak ataupun customer kita bagi tahu dekat mana-mana dia ada DVT tu, elakkan bekam dekat kawasan tu. Okey, ada cara lain untuk bagi mendapat dekat salur darah tu, blocking dekat salur darah tu, untuk kita clearkan dia ada cara lain. Okey, saraf tersepit bagi tulang lambar, Cauda acuna. So ada setengah pendapat cakap kalau kes macam ni, kalau kita bekam mungkin menyebabkan side effect juga. So jangan bekam dekat kawasan yang ada saraf tersepit tu lah. Okey. Stroke yang tidak stabil. Okey, orang stroke ni orang yang baru kena stroke, yang still bergantung pada ubat cair darah lagi, yang tak stabil lagi, tak boleh bangun, tak boleh berjalan, tak boleh bercakap, kita jangan buat lah. Kalau macam dia dah stabil, dah boleh bercakap, dah boleh berjalan, pakai tongkat apa semua, baru kita buat. Itu pun dengan keadaan berhati-hati. Kalau sebab dia akan ambil ubat cair darah. Ubat cair darah ni dia kena skip dulu baru kita boleh buat bekam. Kawasan tulang yang patah, septic arthritis, osteomyelitis, penyakit asma yang kronik. Kalau asma dia biasa tak apa lagi, kalau kronik ni boleh mendatangkan kesan sampingan juga. Pesakit yang sedang menjalani kemoterapi, sakit yang parah tenat, orang yang tenat dah, kata dah terlalu tenat sebab apa-apa penyakit sajalah, dah tak ada energi, tak ada tenaga, tenat sangat, kita jangan buat. Bekam selepas makan. Selepas makan ni sebenarnya proses penyerapan berlaku dekat kawasan capillary bed menuju ke kita punya sel. So kalau kita bekam betul-betul lepas kita makan, dia akan ganggu proses penyerapan tu. Okey, so nak bekam at least 2 jam selepas makan. Pesakit dengan bacaan platelet dengan HP yang tidak normal lah, yang platelet dia kurang, HP dia kurang, menyebabkan darah dia jadi terlalu cair. Kawasan luka pun tak sesuai. Okey, sebab mungkin boleh berlaku jangkitan kuman apa semua kan. Bekam pada rongga lubang badan, contoh hidung, mulut, telinga, kawasan-kawasan lubang lah. Bekam pada penyakit-penyakit. Okey, kalau kita tahu orang tu ada penyakit-penyakit contoh HIV, AIDS, hepatitis apa semua, saya galakkan untuk anda tolak. Okey, kalau kita tak tahu tu lain cerita lah. Kalau kita tahu, kalau boleh tolak lah, sebab kita nak kurangkan risiko dalam rawatan bekam ni. Ibu mengandung bawah 3 bulan. Okey, macam saya cakap tadi, orang yang mengandung ni kalau pendapat saya memang tak buat, tak kisahlah dia berapa bulan pun. So list kontraindikasi ni anda kena ingat, kena faham. Okey, sebab apa kita sebenarnya nak kurangkan risiko dalam rawatan bekam ni. Okey, kita tak nak ada fitnah untuk rawatan bekam ni kalau jadi apa-apa. Sebab pernah jadi orang pengsan lepas jalani rawatan bekam, so orang akan salahkan kita. Okey, sebab kita tak pandai kontrol risiko apa semua kan. So bila jadi macam tu akan jadi fitnah untuk rawatan bekam lah. So bila kita faham benda-benda semua macam ni, insya-Allah kita akan kata lebih senang untuk buat bekam dalam keadaan yang selamat lah. Okey. So balik pada prinsip asal kita, seeloknya kita gunakan rawatan bekam untuk pencegahan. Okey. Itu saja untuk bahagian kontraindikasi rawatan. Sekian, terima kasih.